Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid? Mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, Pendidikan Islam tahun 5 di dalam bidang adab bertajuk Bijak Berkomunikasi, Unit 3. Sebelum meneruskan pembelajaran, tahniah Ustaz ucapkan kerana telah berjaya menghadiri PDPR kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, buku teks yang kita gunakan pada hari ini adalah di muka surat 174. Murid-murid boleh lihat ya. Baiklah, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan mempelajari tentang menyatakan maksud berkomunikasi. Menyatakan hukum beradab ketika berkomunikasi berdasarkan dalil nakli serta mengaplikasi adab berkomunikasi. Okey, mari kita lihat. Apakah pengertian komunikasi? Komunikasi ialah perbuatan mengadakan perhubungan sama ada secara langsung ataupun melalui perantaraan. Komunikasi ada dalil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari. Yang bermaksud Muslim itu ialah yang memberikan kesejahteraan kepada Muslim yang lain dengan lidah dan tangannya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Faham tak murid-murid apakah yang dimaksudkan dengan kesejahteraan kepada Muslim lain melalui lidah dan tangannya? Lidah bermaksud percakapan, pertuturan ataupun komunikasi. Manakala tangan yang dimaksudkan adalah pertolongan ataupun bantuan yang kita hulurkan. Hukum komunikasi. Berkomunikasi adalah harus dengan syarat menjaga batasan yang telah ditetapkan agar tidak melakukan dosa seperti mengumpat, mencela, menghina, berdusta, berbohong dan lain-lain. Adab berkomunikasi. Pertama, memulakan komunikasi dengan salam. Kedua, memilih kata-kata yang baik. Ketiga, sopan dan lemah lembut dalam percakapan. Keempat, berkomunikasi mengikut keperluan. Kelima, memberikan perhatian ketika orang lain bercakap. Dan yang keenam, tidak berbohong dan menyakiti orang lain. Baiklah murid-murid, seterusnya kepentingan beradab ketika berkomunikasi. Untuk individu, kepentingan beradab ketika berkomunikasi ialah: pertama, mendapat pahala. Kedua, disenangi orang di sekeliling. Dan ketiga, mengeratkan silaturahim. Murid-murid, pilihlah kata-kata yang baik apabila kita berkomunikasi dalam media sosial juga. Kerana jika menerima sebarang berita melalui internet, pastikan kebenaran terlebih dahulu. Ini disebabkan banyak berita-berita yang diterima adalah berita palsu kerana pada zaman ini adalah zaman yang selalu diviralkan ataupun disebarluaskan tanpa asal usul memeriksa dahulu dari mana datangnya sumber. Kepentingan beradab ketika berkomunikasi dalam masyarakat. Pertama, memupuk sifat hormat menghormati. Kedua, mengelakkan permusuhan dan kebencian. Baiklah murid-murid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkomunikasi.
komunikasi bijak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bercakap benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Kedua, menggunakan bahasa yang baik dan teratur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesekali berkasar dan sentiasa menggunakan bahasa yang baik, sopan dan berlemah lembut. Ketiga, ucapan yang jelas. Pada sesetengah keadaan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapan baginda sebanyak 3 kali sehingga difahami oleh pendengar. Keempat, sentiasa bersederhana, iaitu ketika berkomunikasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu bersederhana, tidak terlalu banyak bercakap dan tidak juga terlalu banyak berdiam. Baginda mengingatkan kita, pilihlah di antara dua. Pertama, berkata yang baik. Kedua, jika tiada yang baik untuk diperkatakan, maka diam itu lebih baik. Baiklah murid-murid, mudah-mudahan kita dapat pembelajaran pada hari ini difahami dan murid-murid mendapat sesuatu yang baik daripada pembelajaran kita. Ingat ya, amalkan komunikasi yang baik sesama manusia, khususnya di dalam keluarga dan juga masyarakat. Tidak lupa juga dengan rakan-rakan, kawan-kawan, murid-murid sendiri. Okey murid-murid, hingga kita bertemu lagi pada pembelajaran akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini memberi manfaat yang baik untuk diri kita dan semuanya. Sehingga kita berjumpa lagi di lain pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tahniah kerana menghadiri pembelajaran pada hari ini.